Assalamualaikum semua. Memandangkan pada 30 hari bulan Ogos 2020 tertangkapnya seekor ular tedung selar atau lebih dikenali dengan King Cobra, atau dia juga dikenali sebagai dalam golongan ular berbisa dalam keluarga Elephadidae, ahli tunggal kepada spesies Ophiophagus ataupun lebih dikenali dengan Ophiophagus hana. Ia adalah ular berbisa terbesar di dunia yang dikatakan berasal daripada Asia Tenggara. Banyak terdapat di hutan-hutan Malaysia dan Filipina. Ular tedung selar ini dikabarkan adalah ular yang memakan ular, dan makanan utamanya adalah ular, dan dia mempunyai jangka hayat sehingga 20 tahun kerana dikabarkan dia tidak mempunyai musuh tradisi yang boleh membunuhnya. Ia dikabarkan juga boleh berdiri setinggi 6 kaki dan bergerak menyerang mangsanya. Dia mempunyai daya penglihatan yang sangat tinggi dan memburu pada waktu siang, berbanding dengan ular-ular lain yang kadang-kadang memburu pada waktu malam. Walaupun ia adalah ular berbisa terbesar di dunia, mengikut kajian, bisanya tidak setanding dengan bisa ular-ular berbisa lain seperti ular kapak, ular tedung sendok, ataupun black mamba yang mempunyai bisa yang sangat kuat sehingga boleh membunuh mangsanya dengan serta-merta. Ular tedung selar biasanya bertelur 20 hingga 40 biji pada musim panas 2 bulan selepas dia mengawan, dan dia bersarang. Biasanya dia bersarang menggunakan daun-daun buluh, dan dia mengeramkan telurnya sehingga hampir menetas, dan yang betina akan meninggalkan sarangnya kerana sifat naluri pemakan ular menyebabkan dia meninggalkan sarang untuk mengelakkan dia memakan anaknya sendiri. Setakat ini, rekod tangkapan ular tedung selar terbesar di Malaysia itu sepanjang 4.7 meter, seberat 7 kg pada tahun 2005. Diketahui bahawa ular ini pemalu kepada manusia dan biasa tinggal jauh dari kawasan penempatan manusia seperti di ladang-ladang sawit, di hutan-hutan tebal. Namun pada 30 Ogos 2020, ia berjaya ditangkap di kampung Tualang Sekah, Kampar Perak, kampung yang berpenduduk padat dengan manusia. Ini adalah ular tedung selar yang berjaya ditangkap oleh Angkatan Pertahanan Awam Kampar di kampung Tualang Sekah. Dianggarkan sepanjang 3 meter. Inilah dia penangkap kita. Ular tedung selar ini dikabarkan adalah ular tedung selar jantan. Memandangkan identiti ekornya untuk mengenal pasti tirus panjang. Ekornya tirus dan panjang, dan dia akan diserahkan ke Jabatan Penelitian Malaysia. Dan kebiasaannya ular ini hidup berpasangan dan berkemungkinan pasangan betinanya masih berkeliaran di kawasan ia ditangkap. Staf muda saya sikit daripada Apple Kampar untuk memberi sikit tentang spesies tedung selar lah. Okay, sekiranya kalau ada masuk rumah ke ataupun jumpa di mana-mana lah. Okay. Dia ni memang jarang dijumpai. Bukan spesies jenis ular-ular yang senang dijumpa seperti tedung sendok ke tedung sembur,
Keluar sawah senang jumpa. Spesies terun-telur memang jarang dijumpai. Dan memang kalau ada seekor, dia akan ada seekor lagi. Sepanjang lebih kurang macam dia jugalah. Dan minta kalau ada orang awam ke mana-mana ke yang jumpa ular macam ni di rumah, jangan, kalau boleh hubungi pada yang kebakaran lah, seperti bomba ke, Jepang ke, hubungi. Jangan cuba-cuba untuk menangkap sendiri. Sebab ular ni bisa dia untuk mendapat vaksin banyak susah. Untuk hospital yang berdekatan susah nak dapatkan vaksinnya. Untuk nak pergi kat Ipoh ke, jauh nak pergi. Daripada kampung nak pergi Ipoh pun berapa lama. Okay, minta kalau jumpa ular ni, hati-hatilah. Hubungilah yang kebakaran yang ada di situ. Kegiatan ke, boleh hubungi untuk minta tolong tangkap. Jangan ada yang pandai tangkap sendiri. Itu je daripada saya. Beberapa kaedah untuk kita menghalau atau menghindarkan ular daripada menghampiri atau memasuki rumah. Antaranya kita menggunakan sulfur dust ataupun serbuk belerang. Kita tabur di persekitaran rumah kita dan dia akan menghindar ular atau binatang-binatang bisa memasuki rumah. Dan yang kedua adalah menggunakan keratan bawang merah. Kerana keratan bawang merah dengan baunya yang agak tajam dapat menghalau atau menghindar binatang-binatang berbisa memasuki rumah kita, insya-Allah. Daripada bawang dan sulfur, orang tua-tua atau orang kampung menggunakan itu dengan memelihara itik angsa. Dikabarkan kandungan bahan kimia di dalam najis itik angsa tidak disukai oleh ular-ular berbisa. Namun dia gagal menghalang kehadiran ular sawah. Manakala ini pula itik angsa berwarna putih yang biasa dipelihara oleh orang kampung bagi tujuan menghindarkan binatang berbisa terutama ular memasuki persekitaran. Dikabarkan mengikut kata orang tua-tua, ular ini juga berbunyi. Dia akan berbunyi seperti ketakan ayam betina di hutan. So berhati-hati, ia sangat berbisa. Sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum.